Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu dia ayat-ayat kitab Quran yang jelas nyata. Ini dalam surah ni dari Naqli lah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, bahawa kami telah menurunkannya wahyu ini Quran yang sentiasa dibaca berbanding dengan kitab-kitab lain. Arabiyyah adalah bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, memudah kamu dapat memahami. Apabila sebut kata memudah kamu dapat memahami, maknanya Quran ni kena mengaji. Kalau dengar saja bunyi suara saja, baca saja, kalau tidak memahami, tidak ada maksud daripada ayat Quran, ta'qil. Tidak ada maksud. Sebab itulah Quran yang sentiasa dibaca, betul dah. Sentiasa dibaca berbanding dengan Taurat Injil. Taurat Injil kita nak baca dah dia. Kalau nak selamat pada Quran ni. Yang kedua adalah bahasa Arab. Dua perkara. Sebab bahasa Arab bahasa yang paling tinggi, yang boleh memberi kepada seseorang itu memahami perkara sebenar apa yang nak diceritakan oleh punya Quran berbanding bahasa lain. Tujuannya la'allakum ta'qilun, memudah kamu boleh memahami. Tinggal lagi memahami ini dia Arab, kita ajar mana melalui penterjemahan. Sama saja. Bila Quran ni apabila diterjemah balik kepada makna yang dikenaki, sama-sama saja. Seperti orang Arab dia boleh menangis, orang Melayu boleh menangis. Orang Arab boleh semaya, orang Melayu boleh semaya. Dengan Quran ni ya, makna sama. Apabila Allah Ta'ala nak supaya hamba dia faham, tentu sekali Quran diturun dalam bahasa Arab ni, hamba dia di mana-mana saja berada dalam apa bahasa sekalipun dia boleh faham. Tidak kata muskil. Lebih-lebih lagi Quran ini di segi pengajaran untuk kesedaran bab akidah lagi sangat mudah faham. Sangat mudah faham. Semua orang boleh faham. Cuma sini Quran yang betul-betul kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk difahami, Allah ada cerita lah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan menceritakan kepada kamu Muhammad cerita yang paling baik, yang paling indah. Sebab surah Yusuf adalah satu surah yang pada awal hingga akhir surah ni cerita Yusuf orang. Tak ada cerita lain. Ada riwayat dalam hadis, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau lah ada cerita-cerita molek sikit, ya indah, dia boleh jadi kami, boleh jadi satu pengajaran dalam satu surah. Cerita tu hanya dalam satu surah. Mana kalau kami baca dalam surah tu, cerita tu saja. Dan cerita tu pula tidak ambil selut-selut, ambil bahagian tu, ambil bahagian ni. Sebab ada dalam cerita dalam Quran ni, ambil bahagian-bahagian ya. Cerita Nabi Ibrahim tu di sudut situ ya. Satu sudut, satu bab. Nak cerita daripada awal hingga akhir. Allah Ta'ala turunkan kalau kira mengikut kehendak sahabat. Allah Ta'ala turunkan mengikut permohonan sahabat. Surah Yusuf. Yang ni surah Yusuf ni pada masa dia kecil sampai ke dia jadi menteri. Sampai ke dia jadi raja, sampai ke dia jadi menteri, dan juga sampai kepada dia jadi naib raja. Dia panggil naib, pengganti, pemangku, menjadi pemangku raja, sebagai menteri dan pemangku raja. Cerita di mana awal akhir. Dan ada riwayat lain kata daripada Bani Israel, daripada ulama Bani Israel tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kami setakat kami tahu Yahudi-Yahudi ni orang duduk di kawasan Palestin, Syam, macam mana boleh duduk Mesir? Tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni setakat kami tahu Yahudi ni adalah golongan-golongan yang biasa duduk di kawasan Syam, kawasan Palestin dan kawasan Jordan gitu. Jadi boleh duduk di Mesir ni macam mana? Sebagai jawapan, kerana perangai kamu mengkhianati adik-adik sendiri. Kerana perangai kamu Yahudi menzalimi adik-adik sendirilah, maka kamu tidak lagi duduk di negeri itu, pergi duduk di Mesir. Mana berpindah ke Mesir ini atas rasa keluarga mereka tidak betul dalam kehidupan. Jadi anak-anak Nabi Yaqub ada berlaku kesilapan
menyebabkan berpindahnya keluarga-keluarga Yahudi daripada Palestin, daripada Kanaan ke Mesir. Dalam surah ni maksud pentingnya ialah dua perkara. Maksud penting adalah dua perkara. Pertama, ilmu ghaib hanya milik Allah. Dari segi akidahnya, ilmu ghaib adalah milik Allah. Yang keduanya, kuasa tasarruf mengurutkan dan tadbir adalah milik Allah. Jadi sesiapa yang ada dalam akidah dia Allah Ta'ala saja maha mengetahui, Allah Ta'ala saja yang mengurus dan mentadbir, hendaklah dia jaga syariat. Kurang dia boleh jaga syariat, dia takut pada penderaan, Allah akan selamatkan dia pada masa sampai bila-bila. Dan inilah sifat atau kaedah yang dipegang oleh Nabi Yusuf. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya satu orang yang dapat jaga syariat, sabar ujian Allah Ta'ala, sebelum Allah zahirkan keputusan, Allah Ta'ala akan sentiasa beri kemenangan dan pertolongan. Jadi asas daripada yakin kepada Allah maha mengetahui, asas pada yakin kepada Allah berkuasa mengurus dan mentadbir, maka satu orang itu jaga syariat, tidak durhaka dan tidak melanggari sepadan syariat, maka Allah akan bagi pada dia kejayaan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan cerita kepada kamu ya Muhammad cerita yang paling indah dengan sebab wahyu, yakni wahyu yang telah diberikan kepada kamu, yakni Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya kamu ya Muhammad sebelum wahyu ini diberikan, kamu tidak tahu menahu pun apa itu Yusuf dan cerita mereka. Mata cerita patut syarah dia. Matanya mimpi. Patut segala cerita dalam ni huraian bagi mimpi. Mata cerita ni ringkasannya adalah mimpi, dan segala babak-babak dalam cerita ni huraian bagi mimpi. Idh qala Yusuf li abi, ketika Yusuf berkata pada ayahnya Yaqub, ya abati wahai ayahku, inni ra'aitu ahda asyara kawkaba. Sesungguhnya saya melihat sendiri dalam mimpi 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari pun dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat semua ini 11 bintang, matahari dan bulan sujud pada aku. Apa maksud ni? Nabi Yaqub sudah faham. Sebelah bintang tu adik-adik dia. Sebab adik-adik Nabi Yusuf ni sebelah orang. Hak semua spot dia, Syakik dia nya seorang Benyamin. Hak 10 lagi tu mak lain. Dan dia tengok matahari ni ayah dia, bulan ni mak dia. Jadi Nabi Yaqub sudah memahami ini adalah ketandaan baik. Tengok ayah, tengok mak, tengok adik-adik sujud belakang ni ketandaan yang baik. Bila ketandaan yang baik yang diketahui oleh Nabi Yaqub, qala, kata Nabi Yaqub, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan duduk ceritakan, jangan ceritakan mimpi kamu ini ala ikhwatika, kepada adik-beradik kamu semua sekali, baik adik-beradik tinggi, baik adik-beradik sebenar. Adik-beradik mak lain, bukan tinggi kok, adik-beradik mak lain. Sebab adik-beradik mak lain ni dia akan berdeki lagi pada kamu. Yang kedua, kalau adik-adik kamu sendiri semua sport ni pun, dia tidak akan sabar juga, akan menceritakan mimpi baik pada adik-adik lain-lain itu abang-abang. Jadi fayakidulah kekaidah mereka, saya akan buat rancangan yang tidak baik bagi kamu. Jangan beritahulah cerita ni, mimpi-mimpi gini ni, dan saya mereka akan buat rancangan yang tidak baik terhadap kamu, kerana alamat-alamat zahir abang-abang dia berdeki kepada Nabi Yusuf ni diketahui oleh Nabi Yaqub. Sebab Nabi satu orang ya, dari segi sifat rohani sangat peka, dia nampaklah. Dan Nabi aku kata, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Elahnya mereka buat rancangan untuk buat mengkhianati kamu ni kerana syaitan asalnya. Sesungguhnya syaitan itu pada jenis manusia ni musuh sangat jelas nyata. Jadi alamat-alamat dengki daripada adik-adik kamu ni pun dia tengok, dan ini pun daripada iblis syaitan. Kalau kamu baru beritahu pula cerita ini, syaitan ambil kesempatan lagi lah. Tolong jangan beritahu. Maka Nabi Yusuf tidak beritahu sampai habis. Tidak beritahu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Beginilah, bagi kesempurnaan inilah kami memilih kamu. Yajtabika rabbuka, Tuhan kamu telah memilih kamu. Wa yu'allimuka min ta'wilil hadis. Beginilah Tuhan kamu telah memilih kamu dan mengajar kamu takbir mimpi.
takwil hadis pun takwil mimpi. Mengajar takwil mimpi ni daripada ayah dia. Daripada ayah dia Yaqub. Sebab orang boleh takwil mimpi ni satu orang yang mahir dalam wahyu dan memiliki akal yang betul. Jadi takwil mimpi ni ayah dia beritahu kepada dia. Sebab ayah dia ahli takwil mimpi. Sebab tu ayah dia jangan beritahu, jangan menceritakan maksud mimpi ni. Dan Allah Ta'ala ingin wa yutimmu ni'matahu 'alaika, menyempurnakan nikmatnya kepada kamu untuk dijadikan kamu nabi. Sebab ada ini wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yaqub yang lain. Kama atambah seperti mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya ala abawaika min qablu, ke atas datuk nenek kamu sebelum ini, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan kamu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini dia panggil matan bagi cerita. Nah, dalam matan cerita ni mimpi dan takbir mimpi daripada Nabi Yaqub dan kurnia yang Allah akan bagi kepada Nabi Yusuf, bakal dia perolehi. Dan ini semua nikmat-nikmat Allah. Ceritanya ialah laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya pada Yusuf dan adik-adik dia banyak sekali ketandaan untuk dipelajari tentang kudrat Allah Ta'ala dan tentang ilmu Allah yang sempurna. Lisailin, bagi mereka ingin bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ala akhirana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan.